Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'. Bahagia Al-Fadil Saudara KY, Timbalan Ketua Pemuda PAS Kawasan Gombak, dihormati seluruh ahliatan kuasa UKJ Hulu Kelang, sahabat-sahabat pemuda yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana alhamdulillah di atas taufik dan hidayah dapat sama-sama kita bertemu pada malam ini, dan ana bagi pihak tuan rumah ucapkan terima kasih pada UKJ Hulu Kelang kerana sudi bertandang ke rumah ana ni. Walaupun rasa lama dah kita tak mengadakan pertemuan usrah sebeginilah, terutamanya ana lah secara peribadi kerana agak sudah melepasi zaman kepemudaan di peringkat Dewan Pemuda PAS Kawasan Gombak. Cuma sekali-sekala dijemput di peringkat kawasan, jadi jarang di peringkat UKJ. Batu Kek pun dah lama ana tak join. Gombak Setia pun boleh kata sama juga. So alhamdulillah pada malam ni Hulu Kelang mai jauh untuk bertandang ke rumah ana. Secara peribadi mengucapkan jutaan terima kasih kerana masih lagi ingat pada orang tua ni lah. Istilahnya begitu. Tapi walau bagaimanapun, insya-Allah kita harapkan pertemuan santai ziarah Aidilfitri malam ni dapat kita penuhkan juga beberapa bentuk pengisian dan pemahaman bagi kita bersama, insya-Allah. Sahabat sekalian, sebenarnya anda tidak merancang untuk nak bercakap secara formal. Kebetulan petang tadi anda rasa anda buka dalam Facebook, bukan dalam Facebook, dalam grup WhatsApp, satu grup WhatsApp, Ustaz Malik Razak baru share kenyataan Tuan Guru Presiden berkaitan dengan Gaza yang sedang bergolak sekarang ni. Cuma tajuk minda Presiden tu Tok Guru sebut tentang Gaza diganyang ni kerana Islam. Kebetulan keluar pada hari ini ataupun kemarin, kerana kebetulan anda baca. Agak menarik beberapa poin yang boleh kita kongsi pada malam ini. Terutamanya Tok Guru tidak spesifikkan tentang apa yang berlaku tentang pergolakan yang ada di Gaza, tetapi sebaliknya Tok Guru memberikan penekanan tentang bagaimana sifat Islam itu sendiri yang sebenarnya menjadi sasaran daripada musuh-musuh Allah. Itu ya key point dia yang tu ya. Sebab tu dia sebut sama ada Gaza yang dipimpin oleh Hamas ataupun mana-mana negara. Tok Guru ambil contoh Masyumi di Indonesia sekalipun, Bosnia Herzegovina sebelum daripada ini Tok Guru sebut adalah menang, memimpin ataupun mencapai kemenangan dalam pilihan raya yang selayaknya memimpin sesebuah negara. Tetapi disebabkan pendekatan yang dibawa adalah berasas dan bersumberkan Islam, maka pada ketika itu ada senantiasa musuh yang cuba untuk menafikan kemenangan tersebut, walaupun ianya dimenangi secara bentuk demokrasi yang diperjuangkan oleh pihak musuh.
Tapi bila sampai masanya Islam, parti Islam, gerakan Islam yang memenangi sesuatu pilihan raya yang boleh memimpin sebuah negara yang mereka itu berpaksikan kepada Islam, maka mereka menafikan kemenangan tersebut. Jadi samalah juga isu di Gaza ni, Tok Guru nak highlightkan kepada kita, walaupun ceritanya sejarah panjang perjuangan rakyat Palestin untuk mempertahankan bumi Al-Aqsa ini, tetapi sikit sebanyak kita perlu fahami, Tok Guru nak sebut pada kita, ianya adalah bertitik tolak apabila kumpulan-kumpulan Islam yang mendominasi untuk menegakkan daulah mengikut pendekatan Islam yang sebenar. Sebab tu dalam mukadimah tulisan tu, Tok Guru sekali lagi ulang, kalau antum duk baca tulisan Tok Guru selalu mengulangi tentang pengertian definisi ad-din pada kacamata yang sebenar. Tok Guru nak mengulangi peringatan supaya kita di kalangan para amilin juga tidak terpengaruh dengan cara naratif yang dibawa oleh pihak musuh, terutamanya golongan musuh-musuh Allah yang cuba nak mendefinisikan ad-din ataupun agama pada kacamata musuh, iaitu terikat hanyalah dalam bab berkaitan dengan ibadah khusus saja. Solat, puasa, cukup dah. Cukup dah. Sebab itu dalam sepotong hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, la tankhudanna ural Islam urwatan. Kamu akan lihat bagaimana ikatan Islam itu akan terungkai satu persatu. Nabi kata, ikatan Islam yang ada kepada umat Islam akan terungkai satu persatu. Dan ikatan yang pertama yang akan terungkai adalah al-hukmu wa akhiruhu as-salah. Yang pertama sekali adalah al-hukmu, pemerintahan, yang terakhir adalah as-salah. Maka kalau faham kepada hadis Nabi ini, secara indirectly Nabi SAW nak sebut pada kita, yang disebutkan oleh para ulama, sebenarnya ikatan Islam itu nak dirungkai oleh musuh. Mereka melihat perkara yang paling asas yang perlu dirungkaikan daripada pemahaman umat Islam adalah pemerintahan. Penjajah, musuh, dia tak kisah kalau mereka orang Islam nak semayang, orang Islam nak pergi umrah, sebulan sekali pergi umrah, dia tak ada masalah apa. Orang Islam berbodong-bodong pergi buat haji, dia tak ada masalah apa. Orang Islam nak duduk di masjid, nak hidupkan masjid, mereka bagi. Tetapi saat umat Islam memahami kepentingan untuk mewujudkan sebuah pemerintahan Islam, maka pada ketika itu mereka merasakan itulah satu ancaman yang paling besar. Maka relate dengan apa yang Nabi sebut dah. Maka ikatan Islam itu akan terungkai satu demi satu, yang bermula dengan al-hukmu, iaitu pemerintahan. Jadi bila kita mikir balik apa yang kita nak Tok Guru sebut pula berkaitan dengan perbincangan tentang Gaza yang diganjang kerana Islamnya, maka fahamlah kita bahawasanya itulah sejak berzaman sebenarnya modus operandi yang dibuat oleh musuh sama. Mereka nak pastikan umat Islam tidak ditegakkan ataupun umat Islam tidak berdiri di atas pemerintahan. Sebaliknya, mereka tidak ada masalah jika umat Islam khusyuk dan suka beribadat masing-masing. Bukanlah kita nak beri faham kepada masyarakat kita bahawasanya ibadat itu tidak penting, tidak. Tapi dalam konteks kita para amilin, kita kena faham bahawasanya musuh sangat gerun apabila umat Islam berjaya menakluk ataupun memimpin sesebuah pemerintahan. Kerana sebab itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bagaimana ikatan Islam itu akan dirungkai satu demi satu. Maka ikatan yang pertama yang akan dirungkai adalah al-hukmu, supaya umat Islam tak ada rasa tanggungjawab dah kepada pemerintahan, tak ada rasa tanggungjawab dah untuk memastikan negara ditadbir oleh umat Islam. Tak ada. Biarlah siapa pun, asalkan aku boleh jaga sembahyang, aku boleh pergi umrah tiap-tiap bulan, aku boleh buat apa sahaja. Itu yang disebutkan. Maka Tok Guru memulakan perbincangan tulisan Gaza diganyang sebab Islamnya itu membawa pemahaman definisi Islam yang sebenar, supaya kita lihat
Islam itu tidak hanya terbatas pada ibadah khusus, tetapi ia merangkumi sampai kepada aspek sebuah pemerintahan. Maka Tok Guru nak ambil perkara itu supaya kita melihat bagaimana apabila umat Islam berjaya mentadbir, ketika itulah umat Islam akan diberikan izzah oleh Allah Ta'ala. Seseorang abid, dia boleh beribadat, dia boleh beribadat, tak ada siapa pun boleh kacau dia, dan dia beribadat, pahalanya untuk dia seorang. Tapi seorang pemerintah, dia boleh mentadbir, dia boleh mengurus, dia boleh memimpin umat manusia, bukan seorang abid sahaja, umat manusia seluruhnya, untuk meletakkan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tok Guru petik kalam Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika mana Sayyidina Umar dan tenteranya telah berjaya menawan Baitul Maqdis suatu ketika dahulu. Maka pada ketika itulah Sayyidina Umar Al-Khattab menyebutkan dalam satu bait ucapan dia mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, famahma nabtaghil izzah bighairi ma azzanallah azallanallah. Sayyidina Umar sebut, kamilah kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Tengok, Umar tak kata bila dah rampas Baitul Maqdis, Umar tak sebut kami berjaya merampas itu disebabkan kami mempunyai formula tertentu. Dia tak sebut macam tu. Disebabkan kami ada tambahan kekuatan ketumbukan tentera daripada pihak-pihak tertentu. Dia tak sebut hal tu. Tetapi dengan jelas Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu nak beri peringatan kepada pimpinan-pimpinan musuh Islam yang ada pada ketika itu, kalau kamu nak rasa kami menang, kami berjaya memerintah, kami berjaya menawan kamu, kami berjaya membebaskan Baitul Maqdis, bukan sebab perkara lain, tapi kami berjaya dengan kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kami, iaitulah Islam. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, kamilah kaum yang telah dimuliakan oleh Allah dengan Islam, bukan sebab hal lain. Ini Tok Guru sebut, nak beri gambaran kepada kita atas asas Islam lah yang menyebabkan bagaimana golongan-golongan musuh Allah berpanjangan, berlarutan, menganyang dan juga membuat apa sahaja bentuk untuk menghancurkan Islam. Maka Umar sebut, barang sesiapa yang mencari izzah, kemuliaan selain daripada Islam, pasti dia akan dihina oleh Allah. Sahabat sekalian, kita boleh relate dalam perjuangan kita pada hari ini. Dalam konteks kita di Malaysia, siapa pun kita, siapa pun dia, apabila tidak berpaksikan kepada Islam, akhirnya Allah Ta'ala akan tunjuk satu demi satu. Allah Ta'ala akan tunjuk satu demi satu. Hebat macam mana kita pun, kita tidak diikat dengan Islam, Allah Ta'ala akan tunjuk satu demi satu. Ianya akan mengalami berbagai bentuk kehinaan yang Allah Ta'ala buat dalam bentuk cara pendekatan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Tok Guru juga nak sebut tentang perbezaan mazhab bukan menjadi penghalang ke atas kesatuan ummah. Yang berhormat Dr. Ustaz Khalil Abdul Hadi dalam bicara perdana dia baru ni, sampai habis sejam lebih, dia tetap memfokuskan bagaimana kesatuan ummah menjadi kunci kemenangan kepada umat Islam di Gaza. Jadi anda ingat Tok Guru sangat konsisten bab ni. Walaupun adalah pengalaman kita tu berbeza-beza. Ada pengalaman orang yang pernah dia belajar dulu berdepan dengan orang Syiah yang sangat keras. Ahli keluarganya ada yang Syiah menyebabkan cerai-berai keluarga disebabkan penganut fahaman Syiah dan seumpamanya. Tapi dalam konteks yang agak lebih besar, pada konteks yang big picture, melihat bagaimana musuh dia nak hentam umat Islam, dia tak pilih mazhab. Kalaulah musuh geng kafir ni dia nak hentam Islam, dia pilih Syiah saja, dia tak kacau Sunni, boleh gagah lah. Tapi masalahnya sekarang ni, musuh dia tak kenal mazhab.
Dia tak aim, oh ni Sunni kita bahasa Sunni, oh ni Syiah ni kita bahasa Syiah, oh ni Ibadi kita bahasa. Tak, semua nama kata umat Islam, maka semuanya akan diganyang oleh musuh-musuh Allah.